And it goes a little Yeah. something like Assalamualaikum dan hai. Video kali ini aku akan mempersembahkan pada korang sebuah alur cerita filem The Beach yang rilis pada tahun 2000, mengisahkan Richard, lakonan Leonardo DiCaprio, yang merupakan seorang backpackers. Dia menemui sekeping peta dan nekat untuk menerokanya. Saksikan. Filem diawali dengan memaparkan seorang pemuda bernama Richard. Dia adalah seorang warga Amerika yang ketika itu dia merasa hidupnya sangat bosan dengan kehidupan yang dijalaninya. Dia kemudian pergi ke Bangkok, Thailand, yang merupakan destinasi pelancongan terkenal dengan keindahan pantainya. Untuk memulakan perjalanan barunya itu, dia pun terus mencuba meminum darah ular yang menjadi cabaran bagi kesemua pelancong yang ke sana. Selepas itu, dia menginap di sebuah bilik tidur yang murah dan saat itu juga dia kebetulan berjumpa dengan sepasang kekasih yang sedang bercuti sama seperti dia. Malam harinya, apabila Richard sedang berehat, dia terdengar seseorang berteriak di luar biliknya. Orang itu kemudian menegur Richard melalui ruang udara, lalu mengajaknya bersembang sambil menghulur sedikit ganja yang dihisapnya. Dia menceritakan tentang sebuah pulau terlarang yang tidak diketahui orang. Pulau itu bukan sebahagian dari kawasan untuk dilawati para pelancong. Ia menyimpan keindahan pantai yang luar biasa. Dia juga memberitahu bahawa ada orang pernah pergi ke sana dan mereka tetap menjaga rahsianya. Tapi Richard pada masa itu hanya menganggap cerita itu rekaan dan berfikir bahawa orang itu gila. Pada pagi harinya, saat Richard pulang ke bilik, dia mendapati ada sekeping kertas di pintu dan dia melihat ternyata itu adalah sekeping peta yang menunjukkan lokasi pulau rahsia itu. Richard kemudian pergi melihat lelaki semalam, tetapi dia melihat lelaki itu sudah mati akibat bunuh diri. Kerana perasaan ingin tahu, Richard kemudian menceritakan dan mengajak pasangan yang di awal tadi. Mereka warga negara Perancis yang bernama Etienne dan Francois. Kerana mereka merupakan pelancong yang mahukan sesuatu yang baru, mereka pun langsung menerima ajakan Richard. Mereka bertiga pun menyiapkan keperluan bermula dari tiket, jadual pergi dan segala keperluan lainnya. Perjalanan ditempuh cukup jauh sehingga mereka harus berganti kenderaan untuk ke sana. Ketika mereka tiba di suatu tempat, Etienne mengatakan tidak ada satu orang pun yang nak menghantar mereka ke sana kerana pulau tersebut merupakan pulau tertutup dan dilarang berkunjung. Oleh sebab itu, mereka pun memutuskan untuk menginap satu malam dan berenang pada pagi harinya untuk menuju ke pulau itu. Apabila Richard ingin masuk ke biliknya, dia mendapati kuncinya hilang. Kebetulan penginap bilik sebelahnya mengajak dia minum dan tentu saja ada keenakan ganja juga tersedia. Dua orang itu turut pernah mendengar kisah mengenai pulau rahsia itu. Tidak lama kemudian, kunci bilik Richard ditemui oleh penjaga di sana. Keesokan hari, Richard membuat satu salinan peta dan meletakkan di bawah pintu bilik dua lelaki semalam. Perjalanan mereka pun bersambung sampai ke pulau yang boleh dihantar oleh kapal. Mereka berbincang sama ada mahu meneruskan atau tidak. Richard meyakinkan kawannya itu bahawa mereka pasti boleh untuk sampai ke sana. Di tengah perjalanan, Richard dan Etienne risau gara-gara Francois yang tiba-tiba hilang. Tapi dia muncul semula untuk menakutkan Richard sahaja. Mereka meneruskan perjalanan. Setelah penat berenang, mereka bertiga pun sampai ke pulau tersebut. Setelah sampai, mereka bertiga pun dikejutkan dengan ladang ganja yang luas. Mereka seakan tidak percaya. Etienne dan Francois kelihatan gembira. Richard pula berjalan-jalan melihat kawasan itu, lalu terlihat seorang petani yang sedang tidur. Dia menjadi takut kerana melihat petani itu mempunyai senjata.
Mereka sempat melarikan diri apabila petani itu bangun dari tidurnya. Ternyata di ladang ganja itu terdapat petani yang mengawasi menggunakan senjata. Mereka berhasil lari melalui semak samun dan menuju ke arah hutan. Mereka menyusuri sungai untuk mencari keberadaan pantai itu, namun langkah mereka terhenti kerana ada sebuah air terjun yang sangat tinggi. Etienne dan Richard bergaduh ketika mencari jalan penyelesaian, tetapi Francois tanpa ragu-ragu terus melompat dari situ. Setelah melihat ia berhasil, mereka berdua pun mengikut juga untuk melompat ke bawah. Tiba-tiba di situ sudah pun ada seorang lelaki berkulit hitam yang memuji keberanian mereka. Lelaki itu lalu menjemput mereka untuk mengikutinya. Dalam perjalanan, Richard melihat sebuah perkampungan yang didiami oleh para pelancong dari berbagai negara yang singgah dan memutuskan untuk menetap di situ. Mereka kemudian diperkenalkan kepada pemimpin kampung itu yang bernama Sal. Sal melihat peta kepunyaan Richard, lalu berkata peta ini dilukis oleh seorang lelaki bernama Davy, yang merupakan salah seorang pembangun perkampungan ini. Namun entah kenapa, dia menjadi tertekan dan stres. Sal turut bertanya adakah ada lagi yang mengetahui tentang peta ini. Mereka bertiga pun mengatakan tidak. Richard terpaksa menipu untuk melindungi dirinya kerana takut mungkin dimarahi oleh Sal. Peta itu pun dibakar Sal bagi menghapuskan bukti tentang keberadaan pulau ini. Setelah itu, mereka bertiga diajak oleh semua orang ke suatu tempat dan ternyata tempat itu adalah pantai yang dikatakan sangat indah. Mereka menikmati pemandangan cantik itu dan tinggal di sana bagai satu keluarga. Sal kemudian mengajak mereka melihat perkampungan lalu bercerita bahawa mereka membina komuniti ini bersama-sama dan sudah bertahun-tahun mereka menjaga rahsia tempat ini supaya tidak diteroka orang lain. Sesekali mereka keluar kota untuk menjual sedikit ganja dan duitnya digunakan untuk membeli kelengkapan hidup seperti beras dan pakaian. Sal juga menerangkan mereka menanam sendiri pokok ganja dan tidak mencuri dari petani di kawasan sebelah kerana sudah bersepakat untuk tidak mengganggu tempat masing-masing. Hari demi hari mereka di sana, lama-kelamaan mereka pun dianggap sebahagian dari komuniti tersebut, menangkap ikan, bersukan dan juga melakukan aktiviti lainnya. Kemudian, Richard dan kawannya diharuskan membuat tatu di lengan mereka dan menerbangkan pelita api ke udara sebagai tanda menjadi keluarga di sana. Richard dalam diam telah pun suka pada Francois. Dia berasa serba salah kerana sudah mengetahui itu pasangan Etienne. Tapi pada malam itu, Francois tiba-tiba muncul menemui Richard. Dia memberitahu bahawa dia sedar yang Richard selalu memerhatikannya. Dia juga jujur yang dia pun menyukai Richard. Keesokan harinya, Etienne yang tahu tentang kejadian itu sangat marah kepada Richard. Namun kerana inginkan Francois bahagia, beliau merelakan hubungan mereka berdua. Ketika sedang menunggu hujan reda untuk menangkap ikan, Richard yang tidak sabar segera berenang ke laut untuk mencari ikan. Tiba-tiba, kawan-kawan yang lain menjerit kepadanya kerana ingin memberitahu bahawa ada seekor ikan hiu yang menuju ke arahnya. Richard segera berbalik ke arah mereka, namun dia sedar agak terlambat. Dia mencuba untuk membunuh ikan hiu itu dan dia berjaya. Semua orang kelihatan bangga dengan Richard kerana keberaniannya. Setelah itu, Sal memberitahu bahawa makanan dan kelengkapan lainnya hampir habis. Dia memerlukan pembantu untuk pergi ke luar kota. Kerana tiada siapa pun yang nak, maka Richard dipilih. Warga kampung memberikan senarai keperluan mereka kepada Richard. Singkat cerita, Richard dan Sal sampai ke kota. Dia yang sudah lama meninggalkan kota merasa patut merahsiakan lokasi pulau itu. Kerana jika ramai yang pergi ke sana, pasti akan rosak keadaan pulau itu di tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Ketika mereka berdua sedang minum, Richard terkejut apabila didatangi dua lelaki yang pernah dia beri peta pulau itu. Mereka mengatakan ingin ke sana. Sal yang dengar tentang itu agak sedikit kecewa tapi masih boleh memaafkan Richard kerana dua orang itu mungkin ragu-ragu untuk ke sana. Selepas semua keperluan didapatkan, mereka bergegas kembali ke pulau.
Richard segera memberi barang pesanan warga di situ. Hari berikutnya, mereka dikejutkan dengan serangan ikan hiu yang menyerang Kristo dan Stein. Stein mati manakala Kristo pula mengalami kecederaan yang parah. Namun, Sal dan sebahagian warga tidak setuju jika Kristo dibawa ke hospital. Mereka pun bersepakat untuk meninggalkan dia di hutan supaya mati perlahan-lahan. Peristiwa itu pun dilupakan dengan cepat dan mereka mula melakukan aktiviti seperti biasa. Setelah itu, keadaan menjadi kacau lagi apabila dua orang yang ada peta pulau itu sudah pun sampai di seberang. Sal mengarahkan Richard untuk merebut peta yang ada pada mereka dan tidak boleh kembali ke kampung jika tidak melakukan itu. Tidak lama, kawan-kawan Richard itu pun sampai ke pulau. Mereka nampak sangat senang melihat ladang ganja yang luas itu. Tetapi, petani yang mengawasi ladang itu berasa ada penceroboh lalu menembak satu persatu. Richard yang nampak kejadian itu segera lari ke kampung. Dia yang tidak tahan dengan kelakuan dan keegoan warga kampung itu mengajak Francois untuk pulang ke kota. Mereka bertemu dengan Etienne yang sedang menjaga dan menemani Kristo. Dia sedar bahawa Kristo tidak lama lagi mati dan dia mempercepatkannya supaya tidak lagi menderita. Ketika mereka ingin meninggalkan pulau itu, Richard dipukul dari belakang oleh petani ganja, manakala Etienne dan Francois pun ditangkap dan dibawa semula ke kampung. Petani ganja yang marah akibat menemui peta itu menyuruh mereka semua keluar dari pulau itu. Namun, Sal menolak untuk meninggalkan pulau itu. Petani itu lalu memberi pilihan kepada Sal. Jika dia menembak mati Richard, mereka semua boleh tinggal di situ dan sebaliknya. Sal pun menembak tetapi tiada peluru yang keluar. Richard selamat dan semua orang berubah fikiran untuk meninggalkan pulau itu kerana bimbang nyawa mereka diancam oleh Sal. Mereka pun pergi menggunakan rakit dan setelah itu Richard pun kembali ke kehidupan asalnya. Bergaul bersama orang-orang walaupun tidak boleh melupakan apa yang telah terjadi. Saat Richard membuka email, dia mendapat pesanan dari Francois yang di dalamnya terdapat gambar mereka ketika di pulau. Dan filem pun selesai.